Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kita dalam bahasa Al-Quran dalam kita nak menghafal perkataan kalimah di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah bermaksud pembukaan. Bersama dengan saya Ustaz Effendi, insya-Allah kita sama-sama memasuki surah Al-Fatihah. Okey, itu sinopsis yang pertama. Itu kita kena tahulah sebagai motivasi ya, surah Al-Fatihah merupakan rukun dalam solat. Dia juga dijadikan wirid dan juga dijadikan sebagai ruqyah. Ruqyah ni untuk perubatan lah. Jadi surah Al-Fatihah ni memang sangat sinonim dengan kita sebagai orang Islam. Dia mengandungi 7 ayat. Ayat yang pertama hingga yang kelima lebih kepada memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan ayat 6 dan ke-7 merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya surah Al-Fatihah ini merupakan surah pertama dalam Al-Quran, sebab itu dikenali sebagai pembukaan. Jadi dia diturunkan pada fasa yang pertama kepada Rasulullah SAW, iaitu fasal dakwah Rasulullah secara rahsia, secara bersembunyi. Di sini maknanya penentangan kaum musyrikin Mekah tidak ketara sangatlah. Mungkin ada kedengaran suara-suara mengejek begitu saja. Dari segi fizikal tidak ada. Dan dakwah Rasulullah pun di kalangan para sahabat kaum yang terdekat saja. Okey, ini kata kunci. Kata kunci ialah perkataan yang terdapat dalam surah Al-Fatihah yang perlu kita ingatlah. Ni macam peta lah, kata kunci ni macam satu kunci lah. Kalau kita tak ingat ni, tak boleh buka surah Al-Fatihah, tak boleh menguasai surah Al-Fatihah. Jadi terbagi kepada 3, iaitu kata fungsi, atau dulu dipanggil kata partikel dulu, harfun, kata fungsi. Dia berfungsi, berperanan berfungsi untuk mengubah suasana ayat tu dengan kehadirannya. Okey, antaranya dalam surah Al-Fatihah ada dengan, bagi dan atas ataupun tidak. Dalam bahasa Melayu pun benda ni, perkara ni pun ada lah. Dia panggil kata apa, kata sendi ke apa ni. Dia ada peranan fungsi masing-masing lah. Okey, dalam bahasa Al-Quran pun ada. Yang ni dia tak berubah, mabni, kebal perkataan dia. Seterusnya kata nama. Kata nama ni dalam bahasa Al-Quran dia lebih kepada nama tu sendiri. Nama Masya Allah, Muhammad, Musa. Okey. Lepas tu sifat. Sifat Allah atau sifat manusia, sifat sesuatu. Okey, itu dia masuk dalam kata nama juga. Dan juga ganti nama diri, dhamir lah, kata nama diri pertama, kedua dan ketiga. Itu semua tu masuk dalam kata nama. Dan juga macam golongan yang dimurkai, orang-orang yang sesat, orang yang beriman. Okey, semua tu masuk dalam kata nama. Okey, walaupun demikian ada juga yang hampir menyeramai kata partikel macam bukan, ghairi, nanti kita jumpa. Jadi merupakan kata nama. Sebab dia boleh berubah. Kata fungsi memang tak ubah, kebal mabni. Okay, kata nama ni dia mungkin boleh berubah. Kecuali ada yang tak berubah pun ada. Yang kebal pun ada. Yang ni kena belajar, kena tengoklah dalam penguasaan. Okey, seterusnya kata perbuatan. Kata perbuatan, contohnya dia ada format macam ni. Dia letak dhamir di depan. Contohnya kami mengabdikan diri. Ini berbeza dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu kalau kata perbuatan dia hanya mengabdikan diri je lah. Memohon pertolongan, tunjukilah, beri nikmat. Okey, itu kata perbuatan dalam bahasa Melayu. Berbeza dengan bahasa Al-Quran, dia kena masuk dhamir. Contohnya, kami mengabdikan diri. Aku mengabdikan diri. Contoh je lah ni. Kami memohon pertolongan. Engkau memohon pertolongan. Okey, dia kena ada dhamir je tengok. Contohnya, engkau tunjukilah. Okey. Engkau telah beri nikmat. Engkau telah berkata. Mereka berkata. Okey, itu ialah perbuatan. Kata perbuatan. Dan surah Al-Fatihah ini ada. Kita tengok yang kedua ialah penguasaan. Yang kedua ialah kita kena memasuki kalimah dia. Kita pisahkan kalimah. Setiap ayat ni kena pisahkan kalimah dia. Tengok contoh Okey, ayat yang pertama. Kita tengok ayat yang pertama ni, B ni. Kalau mungkin orang tak belajar bahasa Al-Quran, dia tak tahu, dia ingat ke ini satu perkataan. Sebab dia tengok bercantum, dia banding bahasa Melayu dah. Bukan. Dia dua perkataan. B ni maksud lain. Simi ni lain. Dia ada alif sebenarnya, dihazafkan alif tu jadi simi saja. Jadi ini maksudnya lain. Ini maksudnya lain. Bercantum. Dalam bahasa Melayu pun rasa ada. Contohnya di sepak. Okey, di tu harfun lah tu. Kata fungsi lah tu. Di sepak perbuatan lah. Jadi bila ditulis maka dicantumkan sekali. Jadi disepak. Lebih kurang gitulah bahasa Melayu. Okey. Allah lah. Kalian kalau tidak bercantum tak ada masalah sangat. Dia ada bercantum ni masalah.
Okey, ni kita nampak Okey, ni nampak jelas ni. Kalau orang tak belajar bahasa Quran, dia kata ni satu perkataan. Sebab dia ingat macam yang ni. Ini lain. Ini ada alif. Alif lam lam nahwa. Ini alif tak ada. Ini satu perkataan. Ini satu perkataan. Ini maksud lain. Ini bagi. Allah je yang ni. Ilah. Ilah ialah sembahan Allah lah. Jadi bagi Allah. Jadi kalau kita buat sekali terus bagi ni hilang lah. Kata fungsi dia. Harf fungsi ni hilang. Jadi nasib baiklah kita belajar bahasa Quran. Kita tahu pula. Yang ni tak ada masalah sebab ini memang satu dia tak bercantum jadi mudahlah kita ingat. Yang masalahnya bila bercantum. Ini tak ada masalah, mudah je insya-Allah. Ini macam nampak sama satu perkataan. Sebenarnya tidak ini satu perkataan, ini satu perkataan. Okey. Okey, rasanya tak ada masalah sangat, cuma kita berhati-hati dengan yang bercantum ni lah. Bismi. Okey, saya terus. Okey, untuk ayat yang ke-6 ni. Okey, ni bukan tak banyak masalah ni, ini sama je. Dia tak bercantum Okey, yang ni masalah. Okey, kalau kita tak tahu ni kita ingat satu perkataan. Sebenarnya dua perkataan. Ini satu perkataan. Ala ni satu perkataan ni. Ala ni. Him satu perkataan. Yang ni bercantum sebenarnya dia adalah dua perkataan. Sama jumpa tadi. Okey, yang lain tak ada masalah. Mudah je. Okey, masalah yang kedua ialah maksud kalimah. Inilah menjadi tunjang dalam bahasa Al-Quran. Kita tahu maksud kalimah. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, B tu maksudnya dengan isim, alif sim sebenarnya tadi saya dah sebut dah alif pada sini dihazafkan. Jadi sim ni saja sebenarnya dia adalah nama Nama maksudnya sama nama Allah. Ni mudah sangatlah ni. Yang Maha Murah, Yang Maha Penyayang. Dalam segala puji bagi Allah. Tak disebut tadi. Makna li ni ialah bagi. Bukan dua-dua ni Allah, bukan. Bagi Allah. Rabb Tuhan. Tuhan di sini maksudnya dia yang mencipta, lepas tu dia yang menjaga, memberi balasan kepada manusia. Itu maksud Rabb. Al-alamin. Ni macam bahasa Melayu bahasa Melayu ain lam mim alam. Jadi mudah kita ingat alamin. Sebab ada pula min alam-alam ni. Sebab ni jamak sebab saya terjemah dalam alam-alam menunjukkan banyak alam ataupun sekalian alam. Tapi untuk pengajian kita ni kita akan buat macam ni untuk membezakan perkataan jamak. Yang ni kita akan belajar nanti jamak. Okey, alam-alam maknanya seluruh lah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maha ni kan untuk Allah lah, yang Maha. Okey, ni pun perkataan Melayu ni. Cuba tengok min lam kaf milik. Jadi ma mi alif sebab urusan maksud ni ada alif sini, dia maliki, pemilik. Kalau tak ada ni maliki ialah raja. Pilih ni perkataan bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Al-Quran. Memudahkan kita hafal. Yaumi hari din, agama lah. Tafsir pun ada yang kata agama, tapi yang masyhur adalah pembalasan hari pembalasan. Ia hanya engkau na'budu, mengabdikan diri. Okey, mengabdikan diri dan ia ni dah jumpa dah ni tak payah letak lah. Sebab kita nak mengurangkan perkataan yang diletak dalam ni bila kita dah kuasai kita tidak letak lagi dah. Macam ia ni dah ada sini. Jadi hanya engkau kami memohon pertolongan. Okey, seterusnya kita tengok ihdilah engkau tunjukilah. Okey, bentuk ni bentuk kataan perbuatan lah. Satu kami as-sirat. As-sirat maksudnya jalan mustaqim yang lurus. Ni as-sirat ni kita tak letak sebab ni ada dah kataan di sirat ni. Jadi maksudnya samalah. Cuma ada alif lam ni kita akan belajar kemudian lah. Kenapa ada alif lam? Okey. Jadi kita akan minimalkan maksud terjemah maksud dalam sini yang dah kita kuasai kita tidak letak lagi. Okey, alladzina maksudnya orang-orang yang. Sebab apa dibuat kurungan ni? Sebab ini ialah kata perbuatan mewakili isim mausul. Kemungkinan dia boleh jadi benda lain, objek lain yang dimaksudkan. Contoh sini layak ni orang-orangnya lah. Kemungkinan lepas ni rasul-rasul, malaikat-malaikat lah. Kemungkinan berlaku lah. Jadi yang tu tapi layak ni orang-orang yang lah. Sebab tu dia buat kurungan. Alladzina termasuk dalam isim mewakili. Kita akan belajar kata nama an'amta, engkau telah beri nikmat. Okey, sebab apa kita guna telah? Inilah kata perbuatan. Sebab dia adalah kata perbuatan lepas. Jadi mesti kita guna telah fi'il madhi. Engkau telah beri nikmat.
Ni pun kata Melayu ni. Orang Melayu telah guna bahasa Al-Quran, iaitu tengok sini. Asas dia, kata dasar dia. Nu'aimi, ni'mat. Ta ni untuk engkau lah. Jadi bila kita maksud dia, engkau telah beri nikmat. Telah sebab dia perkara lepas. Alaihim, ke atas mereka. Okey, wairil bukan. Okey, ni bukan juga. Paling kita akan jumpa satu lagi bukan. Apa beza dia? Al-maghdub, orang-orang yang dimurkai. Sebab apa buat orang-orang? Ada waw ni. Jamak orang-orang yang dimurkai. Alaihim, tadi dah sebut dah ni. Ni. Jadi kita tak buatlah yang berulang ni. Alaihim, ke atas mereka. Wa dan dah ada tadi. La. Okey, waladhdallin. Okey. Wali ni, ni pun jamak juga. Orang-orang yang sesat. Kita nak supaya Allah beri kita jalan. Engkau telah beri nikmat. Jalan Rasul, jalan para Nabi, para sahabat, orang mati syahid, ulama. Tak nak orang macam ni lah. Okey, jadi waladhdallin dan tidak orang-orang yang sesat. Okey, ini kita dah jumpa dah. Okey. Ayat yang terakhir kita tengok penguasaan yang keempat, iaitu jenis kata. Kita boleh membezakan. Yang ni tidak sangat satu advantage yang kita boleh tahu. Tapi kalau kita setakat yang menguasai nombor 3 tu pun dah okey dah. Kita nak lebih lagi, kita tengok menguasai nombor 4 lah. Okey, ini dalam kata kunci tadi kita dah tengok B ni ialah kata fungsi, fungsinya dengan B. Okey, yang warna biru semua ni kata nama, isim. Yang warna orange ialah kata fungsi ataupun harfun. Kata perbuatan, okey, warna hijau. Kata perbuatan kita tahu ada 3 jenis. Kata perbuatan lepas, sekarang ni, semasa, sekarang dan akan datang dia panggil semasa. Yang ketiga ialah kata suruhan. Dalam surah Al-Fatihah ni, tiga-tiga tu ada belaka. Kita tak apalah, kita tengok dulu yang warna biru. Warna biru ni, tengok ni. Ni betul-betul kata nama. Sifat yang maha pemurah, yang maha penyayang. Nama tu sendiri macam Allah. Okey. Alam-alam, objek-objek. Semua tu, yaumi, perkataan macam ni, pemilik. Okey, ini ialah kata nama. Rasa tak susah sangat lah. Ni engkau ni. Engkau ni ialah kata ganti nama diri. Ganti nama diri maksudlah kata nama. Cuma yang nampak confuse sikit ialah hanya tak? Hanya. Okay, kenapa dia maksud kata nama tak? Okay, dia letak dalam kata nama. Bukan letak dalam partikel, kata perbuatan, kata fungsi. Bukan dalam kata fungsi. Okay, rasa tak ada masalah sini. Boleh kita hafal. Yang serupa dengan bahasa Melayu kita boleh guna. Cuma sini Ustaz nak ingatkan kembali sebab tadi kata perbuatan, kata perbuatan yang dalam bentuk fi'il mudhari', iaitu kata perbuatan semasa. Bila terjemuh dia tidak ada telah, beza dengan tadi. Tadi fi'il madhi, kata perbuatan lepas, kena tulis lepas. Tapi kalau kata perbuatan semasa ataupun akan datang, kita terjemuh terus je. Kami mengabdikan diri. Jangan buat telah kami telah mengabdikan diri, salah. Ataupun kami memohon pertolongan, jangan buat kami telah memohon pertolongan. Itu jadi fi'il madhi. Kata perbuatan lepas. Ini kata perbuatan semasa. Terjemahnya direct je. Okey, itu yang perlu kita perhatilah dalam ayat ini. Selepas ini. Okey, seterusnya ialah ini kita jumpa kata perbuatan suruhan pula. Jadi surah Al-Fatihah ni ada belaka tak? Kata perbuatan semasa, suruhan dan juga kata perbuatan lepas. Okey, kalau tengok sini kata perbuatan suruhan, dia kena ada lah. Dalam bahasa Melayu kena ada lah, barulah tunjukkan dia suruh. Tak? Engkau sepaklah, engkau tunjukilah, engkau makanlah, engkau solatlah. Kena ada lah. Dari sini ihdi. Ihdi ni maksudnya engkau tunjukilah. Engkau ni siapa? Yang kata nama ni, dhamir kena letak depan. Engkau ni Allah lah. Engkau tunjukilah kami. Engkau tunjukilah kami. Nah ni kami lah. Jadi sini ialah kata perbuatan suruhan. Macam tak suruh pula tak? Tak match kita nak suruh Allah. Sebab tu kalau bila kita dengan Allah, dia tak panggil suruhan, dia panggil doa. Doa suruhan ni untuk Allah kepada kita baru panggil suruhan. Ataupun kita nak suruh adik kita ke siapa-siapa tak? Kita tak apa dia panggil suruhan. Manusia dengan manusia okey, tak ada masalah. Tapi kita dengan Allah tak panggil suruhan, kita panggil doa. Kita memohon kepada Allah. Nasta'in tadi tak? Memohon kepada Allah. Jadi untuk Allah kita panggil doa, untuk manusia kita panggil suruhan. Okey, yang lain-lain rasa tak ada masalah. As-sirat, jalan, yang lurus. Okey, yang ni biru ni semua kata nama. Okey, satu lagi kita berjumpa dengan kata perbuatan. Tadi kata perbuatan yang bila ada telah, maka dia adalah kata perbuatan lepas. Ni kita tengok tadi dah. Okey, rasa insya-Allah boleh menguasai dia tu.
untuk surah Al-Fatihah, yang lain kena hafal je lah. Hafal. Dan boleh tengok dalam channel YouTube ni, di bawah tu ada quiz, ada quiz, game. Boleh main game tu untuk kita memantapkan lagi penguasaan kalimah ni. Di samping kita boleh guna untuk solat dan juga untuk tadabbur Quran, insya-Allah. Okey, seperti biasa pastikan subscribe channel Ustaz ya, memberi sokongan insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam surah yang lain pula.